Salam sejahtera kepada Madam Marina. Tajuk pembentangan kami hari ini adalah kaedah gesaan. Sebelum saya memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Sabrina yang memegang nombor matriks 76678, Nur Izzatul yang memegang nombor matriks 76382, Nur Syamim yang memegang nombor matriks 76310 dan saya sendiri, Penny yang memegang nombor matriks 76560. Pembentangan pada hari ini mengandungi pengenalan petang kajian, rumusan dan rujukan. Iklan pada masa kini banyak digunakan dalam pelbagai jenis industri seperti perniagaan untuk menyampaikan maklumat sesuatu produk atau perkhidmatan kepada masyarakat. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan iklan? Menurut Wright, iklan merupakan satu proses komunikasi yang terdapat kekuatan penting padanya sebagai suatu pemasaran yang dapat membantu memberikan layanan, menjual barang dan juga gagasan atau idea-idea melalui saluran yang tertentu dalam bentuk informasi yang meyakinkan. Selain itu, iklan juga mempunyai fungsinya yang tersendiri, iaitu mempengaruhi masyarakat, memberikan penerangan tentang sesuatu keluaran, dan juga memberitahu pengguna tentang kegunaan sesuatu jenama. Dalam bidang linguistik, bahasa dilihat sebagai medium yang untuk memberi keberkesanan iklan dalam mempengaruhi atau memujuk seseorang individu. Justru itu, bahasa yang dilihat dalam periklanan adalah laras bahasa iklan. Laras bahasa iklan boleh didefinisikan sebagai satu bentuk bahasa di mana ia digunakan dalam bidang perniagaan dan tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk yang hendak dijual. Ini adalah objektif kajian kami. Antaranya ialah memberikan definisi tentang laras bahasa iklan, menghuraikan kaedah gesaan yang digunakan secara terperinci dalam contoh iklan, dan merumuskan retorik iklan dalam kajian-kajian lepas. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah kaedah kepustakaan melalui internet. Melalui internet, pengkaji telah mendapat contoh-contoh gambar iklan yang mempunyai kaedah gesaan dan bahan maklumat seperti definisi laras iklan serta kajian lepas yang telah digunakan dalam kajian ini. Ini merupakan rumusan kajian lepas yang kami ambil. Daripada aspek retorik bahasa iklan di televisi oleh Anwar Effendi, laras iklan dalam bahasa Malaysia oleh Lim Kim Hui, dan retorik dalam risalah iklan makanan segera di Seksyen 7 Shah Alam, Selangor oleh Syahril Nizam Syakri, Hafizah Azman, Muhammad Asri Ismail dan Mary. Pada iklan pertama, pengiklan telah menggunakan saiz font yang besar pada tajuk iklan, iaitu iklan jawatan kosong, supaya dapat menarik minat setiap orang yang mempunyai rasa ingin tahu tentang iklan tersebut, terutama sekali bagi mereka yang memerlukan kerja pada waktu itu. Pengiklan juga telah menggunakan beberapa syarat dan juga jawatan-jawatan telah diletakkan dengan menggunakan saiz font yang sesuai. Dengan cara ini, pengiklan dapat menambah hati ramai orang. Selain itu, terdapat juga ayat gesaan sertai kami sebagai warga FINAF di bawah tajuk yang berpotensi menarik lebih ramai orang untuk melihat iklan tersebut. Hal ini dapat menarik mereka yang berminat dengan tawaran yang diberikan. Seterusnya, pengiklan juga telah menggunakan tarikh akhir yang telah diletakkan supaya untuk dapat menjadikan ramai orang untuk merebut peluang yang wujud sebelum terlepas. Seterusnya, iklan yang kedua, iaitu contoh iklan syarikat Pro2, telah meletakkan ayat gesaan jom beli dengan font yang besar supaya para pelanggan yang melihat iklan berasa tertarik untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Mereka juga telah menawarkan tawaran yang cukup hebat
dengan meletakkannya di bahagian atas iklan. Para pelanggan yang melihat iklan ini akan berasa cepat tertarik dengan tawaran yang diberikan. Selain itu, pengiklan juga telah meletakkan tempoh bagi tawaran yang ditawarkan iaitu daripada 1 November 2016 hingga 30 November 2016. Dan tawaran ini hanya berlangsung selama sebulan saja. Hal ini akan membuatkan ramai pelanggan yang berminat untuk membeli produk yang ditawarkan akan cepat-cepat ingin membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, contoh iklan ketiga adalah mengenai iklan contact lens di mana pengiklan dengan meletakkan ayat tunggu apalagi dapatkan segera adalah merupakan kaedah gesaan yang telah digunakan untuk menarik serta mendekankan kepada pembeli untuk segera membeli produk yang ditawarkan. Saiz font dan font yang digunakan adalah bersesuaian kerana tidak terlalu besar atau terlalu kecil dan membolehkan pembeli untuk membaca dengan jelas dan nyata. Selain itu, promosi yang ditawarkan juga adalah amat menarik dengan potongan harga daripada RM15 menjadi kepada RM13. Harga tersebut cukup hangat untuk menarik perhatian para pembeli untuk membeli produk yang dijual dan pengiklan telah meletakkan tarikh terhad untuk pembelian produk iaitu promosi tersebut akan tamat pada 15 Mac 2020. Dan dengan ini pembeli pasti tertarik untuk membeli produk berkenaan kerana penjual telah menggesa para pembeli untuk berbelanja sebelum terlepas peluang tersebut. Next. Dan contoh iklan keempat adalah mengenai pencarian bakat baharu di mana penaja iaitu Black Box sendiri mencari bakat baru dalam bidang langkutan. Ayat jom sertai pencarian bakat baru ditulis dengan font yang besar dapat menggesa orang ramai supaya mencuba bakat mereka dengan menyertai tawaran yang disediakan. Font dan juga saiz yang digunakan adalah sangat bersesuaian dan dapat menarik perhatian orang ramai sebelum mereka membaca syarat-syarat yang diperlukan. Dan selain itu, pihak penaja telah menetapkan tarikh dan masa kepada orang ramai yang ingin menyertai iaitu pada hari Sabtu jam 11 pagi sehingga 3 petang. Dan uji bakat ini berlangsung selama 1 hari saja iaitu pada 12 September 2020. Selain itu, dengan menggesa orang ramai untuk menghadirkan diri pada hari dan waktu yang ditetapkan, pengiklan juga menggunakan warna yang digunakan amat baik dan memudahkan para pembaca untuk membaca iklan tersebut. Ini merupakan iklan yang kelima. Iklan yang kelima ini berkaitan dengan penjualan baju muslimah yang ditawarkan oleh syarikat Hazel. Dalam iklan ini, frasa last chance telah digunakan bagi menunjukkan kaedah gesaan pada iklan. Selain itu, iklan ini juga telah menggunakan saiz font yang besar dan berwarna putih pada frasa tersebut. Ia dapat menarik perhatian individu yang melihat iklan ini untuk membeli baju tersebut bersama rakan-rakan atau ahli keluarga untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Frasa free postage juga iaitu penghantaran secara percuma telah membantu menggesa seseorang individu untuk membeli baju tersebut mengikut syarat yang telah ditetapkan untuk penghantaran percuma. Ini merupakan kesimpulan. Konklusinya, terdapat banyak iklan yang telah menggunakan kaedah gesaan untuk menarik perhatian pelanggan yang melihat dan membaca iklan tersebut. Dengan menggunakan kaedah ini, para pelanggan akan mula rasa ingin membeli dengan tawaran yang ditawarkan. Ini adalah merupakan salah satu cara mereka untuk menarik minat pelanggan supaya membeli produk-produk yang mereka jual dan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Ia juga merupakan salah satu kaedah daripada laras bahasa yang berkesan dalam menarik perhatian dan minat para pelanggan. Ini merupakan beberapa rujukan yang kami gunakan di dalam kajian kami.